Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Inilah bentuk balasan atas kedegilan mereka. Dan dia juga mengajar kita kalau kita tidak ikut arahan Rasulullah, tidak ikut arahan agama ini, maka Allah akan pesongkan hati kita. Pesongkan ni macam mana? Menyimpang dari kebenaran. Walhal mereka tahu Allah palingkan kita, hati kita dari hidayah. So, bila tak dapat hidayah, apa yang menjadi galang ganti? Hati kita penuh keraguan, penuh kebimbangan dan kehinaan. Ditarik hidayah, kan? Dan Allah pernah menjelaskan dalam suratul An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti seolah-olah mereka belum pernah beriman kepada Quran. Dan kami biarkan mereka bergelumang dalam kesesatan yang sangat ya'mahun, yang sangat dalam. Gitu. So, apa beza dipalingkan dengan hati yang dikunci dan dipatri? Okey. Kalau dipalingkan, katalah kita sedang menghadap skrin. Kalau kita dipalingkan, pusing belakang, kita nampak tak skrin tu? Tak nampak. So, apa yang berlaku dekat skrin tu kita tahu tak? Tak tahu. So, hidup kita tak adalah panduan. Dipalingkan. Kita akan dipalingkan menghadap dunia. Maka hati kita akan terus menerus mengejar dunia tu, yang kita nampak dunia. Beza dengan dikunci. Kunci ni, apa maksud kunci? Apa maksud hati yang dikunci? Kalaulah kita gambarkan hati itu macam motor. Motor yang dikunci. Kalau motor tu dikunci tayarnya, dia boleh tak bergerak ke mana-mana? Dia tak boleh bergerak. Kalau pintu pagar tu dikunci, pagar tu boleh tak dibuka? Tak boleh dibuka. Dia tak gerak ke mana-mana. Dikunci ni begitu je, statik. Statik. So, hati yang dikunci adalah hati yang statik. Dia dengan apa yang dia rasa itu. Datangkanlah apa pun fakta, bentuk penjelasan ke, tak, dia tetap stick dengan di situ, tak bergerak. Maka Allah pernah menjelaskan tentang maksud tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tak tadabbur Quran? Apakah hati mereka dikunci? Maksud tidak tadabbur Quran ialah dia tidak melihat Quran tu dalam bentuk pelbagai sudut, pelbagai view, pandangan, pelbagai dimensi, kepelbagaian daripada ayat Quran tu dia tak nampak. Sebab dia hanya pegang apa yang dia pernah tahu je, tu je. Tak nak ambil tahu tentang yang lain.
Tu dikuncilah, tu tak gerak ke mana-mana, tak tadabbur. Sedangkan Quran ni dynamic sifat dia, berkembang. Expand, berkembang. Tapi tak, dia tetap ditakut yang lama. Kalau bagi dia Quran itu adalah tentang tarannum, tarannum je lah dia nampak Quran tu. Dia tak nampak fungsi lain. Tu dikunci. Kan sama juga di patri. Kan di welding, besi yang di welding, dia akan melekat kat situ, tak gerak ke mana-mana. Pandangan dia terhadap agama ni sempit. Dia tidak dia tak dapat. Dia tak boleh terima sebarang pembaharuan, perubahan dalam beragama. Tak. Bagi dia kalau suami tu, suami perlu dilayan macam raja dalam rumah. Sedangkan kehidupan manusia ini sudah jauh berkembang. Suami bukannya pada level patriarki. Bukan lagi pada level itu. Tapi sepatutnya suami ini qawwam. Provider, melindungi. Raja tu perlu dilihat melindungi dulu baru dilayankan baik. Kalau dia bagai biawak hidup kat rumah, kenapa perlu kita layan dengan baik? Betul, dia tak nampak. Hati dikunci atau dipatri. Tapi dalam kes ni, dipalingkan. Dah ditunjuk tak nak ikut, ya dipalingkan lah. Hati dia tu. Dan kemudian Allah kata, Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Kenapa Allah layan mereka macam tu? Sebab hati mereka sudah lama rosak. Yang di dalam ni sudah lama rosak. Fasik. Kaum yang rosak dari dalam. Orang yang tak nak ikut arahan, berterusan buat dosa, maka Allah akan stop. Takkan beri hidayah pada mereka. Bila hati tak dapat hidayah, dia akan buat keputusan ikut apa yang dia mahu. Apa yang dia tahu. Bukan ikut apa yang diberi tahu. Dan ayat ni membuktikan bukan Allah yang sesatkan manusia. Allah tidak paksa manusia jadi ingkar. Kan terlebih dahulu Allah telah beri segala peluang, ruang kepada manusia. Tapi kita yang tak nak ikut. Mereka yang ingkar. Lepas tu barulah Allah stop hidayah. Dan bila tak dapat panduan, dalam ruang yang gelap, anda tak dapat lampu, anda akan pergi ke mana? Meraba-raba, mencari arah. Dan dibiarkan. Dah aku bagi lampu, kau tak nak ikut. Kau nak ikut jalan sendiri, silakan lah. Tutup lampu. Jalan. Begitulah. Dan akhirnya mereka akan sesat. Allah dah beri pilihan. Ada Rasul yang perlu diikuti. Malah Rasul tu disakiti pula. Allah dah beri pilihan untuk pilih jalan yang wajar, yang senang dilalui. Allah tak paksa pun. Engkau kena beriman. Tak, Allah tak paksa pun. Yang keluarkan ayat-ayat paksa ni siapa? Ustaz-ustaz ni lah. Sebab dia tahu kalau tak beriman, dia punya consequences besar. Dan kesan tidak beriman tu besar. Sebab tu nak menunjukkan
perlu beriman, wajib beriman, kena ayat paksa tu datang dari manusia. Tapi di sisi Allah tak. Orang yang continuously buat dosa adalah ciri-ciri mempunyai hati yang dipalingkan. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Ada juga hati yang lalai. Ada juga hati yang lalai. Dia perlu diingatkan, dia lupa. Oh, aku lupalah, tak perasanlah benda ni salah. Tak semestinya hati yang dipalingkan. Sebab dia dia case by case, dia tak boleh one fits all, tak. So kita kena tengok juga kita perlu rasai juga level kesihatan hati kita. Hati yang mahu tunduk dan patuh atau tak. Ada saya borakkan dengan orang rumah. Bila semakin kerap melihat kehidupan orang lain. Ada yang dikurniakan suami yang baik, isterinya pula tak bersyukur. Ada yang dikurniakan isteri yang baik, suaminya pula buat onar. Lalu isteri saya tanya, bang, laki dia tu tak tahu ke? Tak sedar ke bini dia macam tu? Bini dia punya baik macam tu, laki dia tak hargai ke? Tak tahu ke? So, saya jawab, kita ni perlu ada rasa. Kita ni perlu ada rasa. Rasa dilihat Allah, rasa syurga yang mengasyikkan, rasa dahsyatnya, menakutkannya neraka, kan? Perlu ada rasa. Hati tu perlu diajak untuk timbul rasa tu. Tapi rasa tu, rasa di hati tu, dia tak berpanjangan. Dia tak berpanjangan. Rasa di hati tu akan ada waktu kita belajar. Waktu kita belajar, waktu kita menuntut, waktu kita dengar nasihat, tu rasa tu timbul. Kan tengah-tengah kita bertadabbur ni, setiap kita mungkin akan timbul, yelah rasa nak buat tu, rasa nak buat ni, rasa seronoknya syurga, rasa menggerunkannya neraka. Kan? Rasa begitu degilnya Yahudi ni. Bila datang rasa tu, waktu kita belajar. Tapi lepas kita belajar, tutup semuanya, kita buat kita punya kerja-kerja kat rumah, ada tak rasa tu? Tak ada. Kita akan sibuk dengan kerja rumah kita. Kita akan sibuk dengan anak isteri kita. Tak ada rasa tu. Tu yang sahabat Nabi Huzaifah, dia kata, dia rasa diri dia munafik sebab benda tu. Dia kata bersama dengan Nabi, dia seolah-olah nampak syurga neraka tu. Tapi bila balik ke rumah, hilang semuanya. So dia mengadu pada Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Aku pun rasa macam tu. Lalu kedua-duanya yang kesedihan ni, yang takut dinilai sebagai munafik ni, jumpa dengan Nabi. Nabi kata itu normal. Itu normal. Kejap kita ada, waktu kita belajar, kita ada rasa tu, waktu kita berada, dengan keluarga, tak ada timbul rasa tu. Dan Nabi kata, satu-satu. Itu normal. Cuma macam mana kita boleh faham
apa yang Nabi sampaikan tu. Rupanya tuan-puan, hidup kita ini, kita perlu lalui macam biasa, kan? Kehidupan yang hati tak ada rasa. Tapi from time to time, kita perlu ikut juga kelas-kelas pengajian supaya timbul rasa tu. Kan? Timbul rasa tu. At least, bila kita ikuti kelas pengajian, timbul rasa tu, hati kita kembali digerakkan. Dan lama kelamaan, sewaktu kita hidup bersama keluarga, akan ada rasa tu. Rasa tu semakin segar. Rasa tu akan jadi peringatan sewaktu kita bersama dengan keluarga. Kan? Cuba bayangkan kehidupan orang yang tak belajar. Yang tidak di hatinya itu tidak bergetar. Tidak dihidupkan dengan rasa. Dia akan buat apa yang disuka. Dia rasa dia dah tahu. Tidak di-renew. Lama kelamaan rasa tu akan mati. So, dia tak jadi pelik kalau kita nampak orang tu, ya latar belakangnya begini, pendidikannya begini, kan dari segi ilmunya begini. Tapi sebab tak timbul rasa. Lalu akhirnya rasa tu mati. Rasa bertanggungjawab, rasa kasih sayang, semua kan tentang rasa. Rasa nak buat baik, lemah lembut, bertolak ansur, semua tu tentang rasa. Dan benda tu akan disegarkan, regeneration tu, sewaktu kita belajar, dengar nasihat, dengar Quran, baca hadis Nabi. Gitu. Bagaimana dengan orang yang hanya nampak salah dosa orang lain tanpa muhasabah dan baiki diri atas dosa-dosa sendiri? Mementingkan dosa orang dari koreksi diri. Itu tentang rasa tu lah. Dia hanya nampak salah orang, tapi sebab dia tak belajar, dia tak diberi nasihat, maka dia tak rasa diri dia salah. Dia hilang rasa tu. Yang kadang bila kita dah berkuliah berpuluh siri, bertahun-tahun, dan kita pun tak tahu kita dapat apa sebenarnya daripada kuliah tu. Ya, kita mungkin rasa kita tak dapat apa-apa. Tapi jauh di sudut hati, hati kita sudah banyak kali dikejutkan untuk memiliki rasa. Maka kita akan lebih simpati, lebih empati. Hati kita semakin jauh lebih lembut berbanding sebelum ni. Kita lebih jelas melihat dunia. Itu tentang rasa. Sebab tu ayat 5 Allah sebut tentang qulub, hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Dan tentang rasa ni, semuanya daripada dalam. Kalau daripada dalam rosak, ya itulah ciri-ciri orang-orang yang fasik.
Tak apa, biar orang ambil advantage. Sebab kita buat baik bukan kerana orang. Kita buat baik sebab Allah suruh. Orang ambil kesempatan, itu dia yang akan tanggung dosa dia. Kita tak perlu fikirkan tentang dia nak ambil kesempatan ke, atau dia nak pijak kepala ke, tak perlu fikir. Kita tak perlu fikir bagi pihak dia. Dia akan jawab nanti. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu kisah Nabi Musa. Kemudian kita akan masuk ayat yang ke-6 tentang Nabi Isa pula. Cuma untuk kisah Nabi Isa, untuk kisah Nabi Isa, kita akan sambung next week. Sebab dia ayat ni lagi panjang dan dia agak berbeza dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dipanggil ya qaumi, Nabi Isa dipanggil ya Bani Israel. Kenapa berbeza? Sebab bapa. Nabi Musa bapaknya Bani Israel. Nabi Isa tak ada bapa. So keturunan ini, keturunan diwakili melalui bapa. Siapa bapa kita? So, satu nama kita berbinkan bapa. Kalau kita keliru, bapa kita Jawa, mak kita Banjar, kita tak tahu Jawa ke Banjar, ikut bapa. Kalau bapa Jawa, kita Jawa. Bukan ikut mak. Dan benda ni nak diubah oleh Bani Israel. Malah mereka mati-mati mempertahankan keturunan itu ikut mak. Keturunan itu ikut mak. Okey? Kalau keturunan itu ikut mak, cuba tanya mereka. Siapa keturunan Nabi Musa? Kan? Nabi Musa berkahwin dengan wanita Arab. Jadi bila anak Nabi Musa tu ikut siapa? Ikut Nabi Musa ke ikut mak dia? Tak nak mengaku pula. Kan? So keturunan ini ikut bapa. Dan bila Nabi Musa kata, ya qaumi, wahai kaumku, memang Nabi Musa itu keturunan Bani Israel. Bila sebut kaum, itu bermaksud aku tergolong bersama kamu. Aku tergolong bersama kamu. Tapi Nabi Isa, dia tak boleh mengaku dia kaum Bani Israel. Sebab dia tak ada bapa. Dia tak ada bapa. Jadi, dia tak boleh nak declare aku keturunan Bani Israel. Maka panggilan dia bukan ya qaumi, kaumku. Bukan dalam bentuk aku bersamamu. Tapi dia memanggil nama kaum itu, ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Lihat bagaimana precise ketepatan Quran mendatangkan maklumat, mengambil kira tentang keturunan seseorang. Para nabi ni bukan bercakap sembarangan. Dia bercakap kerana wahyu. Maka bila hati dipandu wahyu, akan semakin sedikitlah perkataan-perkataan yang mengundang kesalahan. Kata-katanya itu tepat. Di mana pun dia berada bila dipandu wahyu, dipandu oleh Allah, diberi hidayah, perkataannya itu benar. Tidak kontradik, tidak berlawanan. Begitu. Nabi Isa tak pernah panggil ya qaumi, tak. Dia panggil ya Bani Israel. So, bila dia panggil ya qaumi, seolah-olah dia mengaku dia ada bapa. Sedangkan realitinya Nabi Isa
Tak ada. Tak ada bapa. Anak yang mukjiz. Luar biasa. So, next week kita akan lihat ayat yang ke-6. Apa kes tentang Nabi Isa. Dan bagaimana nanti Nabi Isa memperkenalkan Nabi SAW kepada Bani Israel. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama pagi ini. Kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Nazri atas perkongsian ilmunya. Dan insyaAllah kita ada sambungan lagi. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu dengan majlis ilmu dengan tasbih kafarah dan solat. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.